Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, so petang Ahad ni aku nak buat satu counter review. Oke, counter yang aku pilih petang ni adalah Secure Metric Berhad atau S-Metric. Oke, S-Metric ni adalah salah satu, nama saya kata ni S-Metric lah. Oke, ataupun Secure Metric Berhad. Right, so S-Metric ni adalah syarikat di bawah kategori teknologi. Okay, yang apa yang kita tahu, sektor teknologi agak menjadi pilihan, okay, dalam semenjak ni, tapi uh, selepas beberapa minggu ni sektor teknologi agak swarm sikit, okay, ataupun agak slow sikit pergerakannya, tapi still lagi boleh menjadi pilihan, okay. Beberapa beberapa counter pada sektor teknologi mungkin mempunyai potensi untuk bergerak naik. Okey, so hari ini aku cuba untuk memberi pandangan tentang counter simetrik. Okey, sebelum aku pergi lebih lanjut tentang counter simetrik ni, okey. Aku tidak membuat sebarang nasihat ataupun nasihat kewangan ataupun nasihat pembelian. Okey, semua tanggungjawab ataupun semua risiko bergantung pada korang lah. Okay, aku hanya video ni hanya berbentuk education atau berbentuk pembelajaran semata-mata. Okay, so apa yang aku review ni tidak semestinya aku membeli ataupun aku suggest orang untuk beli. Okay, so aku lebih suka untuk memberi penerangan secara pembelajaran. Okay, so hari ini petang ni aku cuba untuk memberi sedikit pandangan tentang counter Secure Metric Berhad. So ini adalah laman web Secure Metric Berhad. Okay, so kalau boleh kita tengok counter ni sebenarnya adalah counter, dipanggil counter teknologi, dan counter ni membuat macam e-commerce lah. Okay, ataupun lebih pada digitalization. Okay, so counter yang macam kalau kita tengok produk dia software, dia buat software, dia buat public key, infrastructure token, so lebih kepada e-commerce, okay, macam hardware security module, okay, lebih kepada e-commerce lah, okay. So korang boleh go through di dalam web, okay, untuk lebih detail. Okay, dia ada company solution apa semua ni lah, okay, produk dia korang boleh tahu lah, at least general produk yang dikeluarkan, okay, general produk yang dikeluarkan, alright. Okay, so kita tengok sikit simetrik dari segi quarter report. Kalau kita boleh tengok quarter report latest bagi Secure Metric ni, KS Metric ni, okay, the latest one dia keluar, dia mengalami kerugian 3.3 juta. Okay, so agak besar kerugian dia. Okay, and sebenarnya bila dia keluarkan quarter report ni, okay, pada 23 bulan 2, okay, dia menyebabkan harga saham ni, kalau kita boleh tengok 23 hari bulan 2, di mana 23 bulan 2. So, 23 bulan 2 kat sini. Okay, dikeluarkan. Okay, selepas itu harga saham tu, okay, efek, okay, dan mengalami kejatuhan. Okay, selling pressure yang amat tinggi di sini. Kita tengok ada start daripada sini, 23. Dan dia terus turun. Okay, dia terus turun. Alright, dia terus turun, dan ini mungkin berpunca daripada quarter report dia yang kurang baik lah. Okay, bukan setakat quarter report, tapi yang paling baiknya tentang quarter, kalau kita tengok revenue dia kekal. Okay, walaupun mengalami kerugian 3.3 juta lah. Okay, kita tengok revenue kekal. Okay, 7.3, 7.6, 7.4. Okay, malahan dia naik, dia masih lagi di atas 7 juta. Okay, dia masih lagi di atas 7 juta. Okay, right, so itu saja penerangan tentang quarter report. Okay, so kita tengok sikit. So itu dari segi fundamental. Okay, fundamental. Kalau kita tengok volume pun agak okey. Okay, agak okey, di mana 5 juta. Okay, 5 juta penjualan dan pembelian. So bermaksud ada potensi untuk bergerak. Okay, saham ni. Okay, dari segi pembelian 2.6 juta dan penjualan 545,000. So bermaksud ramai orang membeli pada harga 15 sen setengah ni. Okay, pada hari Jumaat lepas lah. Alright, so kita tengok nanti pada hari Isnin. Okay, so kita tengok technical chart untuk simetrik. Okay, kalau kita tengok counter ni, right? Kalau kita tengok counter ni, kalau kita boleh lukis satu trend line. Okay, kita buat trend line dekat sini. Kita ni dah. Okay, kita boleh lukis trend line dekat sini. Okay, kita boleh tengok. Okay, pergerakan saham ni bergerak secara uptrend. Okay,
Right, so kita tengok pergerakan dia adalah secara uptrend. Okay, so based on the trend line lah. Okay, so kalau kita tengok pergerakan dia di atas trend line, right, bermaksud ada potensi untuk bergerak naik. Okay, untuk bergerak naik. Okay, ada potensi untuk bergerak naik. Alright, tapi kalau kita tengok ada satu volume yang besar di area kawasan sini. Okay, ini aku rasa di mana syarikat Asymmetric ni, okay, dia adalah salah satu syarikat yang terpilih untuk projek pada masa ni, tak silap aku Perdana Menteri mengumumkan 5D, okay, program 5D digitalization, macam tu, okay. So Asymmetric ni atau syarikat Asymmetric ni adalah salah satu syarikat yang terpilih untuk menyertai 5G itulah. So ada kemungkinan untuk Asymmetric ni akan menerima kontrak-kontrak daripada kerajaan. Okay. So apabila dia naik kat sini, right, kita boleh tengok dia mempunyai okay, kalau kita tengok dia berjaya lepas daripada resisten dia yang lama. Sekejap ya. Resisten lama pada, kita tengok, kita boleh buat resisten kat sini lah. Okay, resisten pada lebih kurang 18 sen kat sini. Okay, 18 sen resisten dia. So dia naik setinggi, okay, setinggi pada lebih kurang, okay, dia naik sehingga 22 sen setengah. Okay, 22 sen setengah, hampir melepasi atau menyamai resisten dia yang lama pada 23 sen. Right, sebelum selling pressure, okay, selling pressure menyebabkan harga tu turun. Okay, harga dia turun. Okay, harga dia turun dan dia melepasi, okay, kalau kita boleh buat dia melepasi RBS dia dekat 18 sen dan aku letak RBS yang kedua pada 17 sen. Okay, 17 sen. Right, 17 sen. Alright. So ada dua RBS kat sini, 18 sen dan 17 sen kat sini. So ini resisten penting lah. Okay, tapi dia broke ataupun dia pecah kedua-dua resisten. Okay, tetapi dia mempunyai support. Kalau kita boleh buat support dia yang paling rendah adalah pada 13 sen kat sini, 13 sen setengah. Okay, 13 sen setengah kat sini ya. Candle kita dah ambil candle kat sini dah. Okay, 13 sen setengah. Okay, tapi masih lagi berada di atas. Okay, di atas 13 sen setengah. Okay, so ini adalah support. Critical support lah. Panggil sebagai critical support. Okay, ini adalah RBS dia, dua RBS kat sini. Okay, dia gagal bertahan pada dua RBS ni dan dia turun serendah. Okay, dia pernah rendah pada 14 sen. Okay, tetapi dia sustain selepas itu dan aku kira masih lagi di atas trend line ni lah. Alright. So apa yang menarik tentang Asymmetric ni, kalau kita boleh tengok secara dasar dia bergerak secara sideways lah. Okay, bergerak secara sideways. Okay, walaupun dia nampak macam bergerak ke atas menggunakan trend line, tapi secara dasar dia bergerak secara sideways. So kita nak tengok potensi saham ni. Okay, kita boleh tengok kepada beberapa indikator. Okay, kalau kita tengok pada indikator MACD, kita tengok sedikit sikit MACD. Alright, so kalau kita tengok pada MACD, okay, MACD, okay, kalau kita boleh tengok, okay, line ni, okay, line biru di bawah kosong. Okay, di bawah kosong dia dah ada dead cross kat sini. Dan kalau kita tengok size, okay, size okay, size pergerakan dia dah makin, dia nak naik ke atas. Kalau kita tengok dia dah mula nak naik ke atas. Okay, kalau dia berjaya membuat candle hijau, okay, berkemungkinan, okay, yang biru ni akan cuba untuk naik ke atas. Alright, so bila dia naik ke atas ada potensi untuk saham ni bergerak naik ke atas lah. Okay, itu dari segi MACD. Okay, dari segi MACD, right, ada tanda-tanda positif. Okay, walaupun biru ni berada di bawah, okay, tidak menunjukkan kekuatan lagi. Okay, dipanggil downtrend lah. Okay, masih lagi downtrend based on the MACD. Okay, tapi ada potensi untuk dia bergerak ke atas. Okay, kalau tengok pada pergerakan, okay, line biru ni. Okay, so itu dari segi MACD. Right, so kalau kita tengok kepada RSI dan stochastic. Okay, RSI dan stochastic. Okay, RSI dan stochastic. Kalau kita boleh tengok RSI, right, apa yang menariknya kalau kita boleh ambil RSI dan stochastic di bahagian sini. Okay, di bahagian sini, okay, kalau kita tengok oversold dan oversold.
Okay, kita tengok oversold dan oversold. Right, kalau kita boleh buat, okay, kita cuba untuk detect, okay, dipanggil bullish divergence. Tengok okay, ada wujud satu bullish divergence kat sini. Okay, satu wujud bullish divergence, okay, di mana RSI berada, okay, di lingkungan dalam 50, okay, 45 ke 50, sedangkan harga saham di stokastik berada di bahagian oversold. Alright, so oversold ke oversold, okay, ada tanda-tanda kekuatan untuk saham ni bergerak naik. Okay, so itu dari segi indikator, ada potensi untuk naik. Alright, so lagi satu cara untuk kita tahu bahawa sama ada counter ni akan bergerak naik atau tak, kita boleh tengok pada weekly chart. Okay, chart yang lebih besar. Okay, so chart lebih besar ni kita akan cuba tengok adakah dia membentuk satu trend ataupun bentuk higher low, higher high or higher low. Right, so kalau kita tengok di bahagian sini, okay, kalau kita tarik, okay, kalau kita tarik kat sini kita tengok okay, chart bergerak secara naik ke atas, okay, chart bergerak secara naik ke atas. Right, so itu berkemungkinan kalau kita tengok sini, okay, ni higher low dia, ni higher high, ni low pertama, ni low kedua. Okay, low pertama dan low kedua. So, bermaksud dia ada potensi untuk bergerak naik. Okay, ada potensi untuk bergerak naik. So, kalau kita tengok satu lagi RSI, okay, lebih tinggi berbanding stokastik. Okay, stokastik 27. Okay, RSI pada 52. So, ada potensi. Okay, dari segi weekly. Kalau kita tengok monthly pula. Right, monthly pun sama kalau kita tengok. Okay, carta lebih besar. Okay, pun membentuk, okay, low yang baru. Okay, low dan high baru kalau kita boleh tengok okay, satu kat sini, okay, satu dekat sini, satu kat sini, okay, high low, okay, low yang pertama dan low yang baru. Okay, so ada potensi untuk counter ni. So high pun sini high pertama, ni high kedua. Okay, so tengok kepada trend, okay, berkemungkinan simetrik ada potensi untuk bergerak naik. Okay, bila dia nak naik aku pun tak tahu. Okay, so itu bergantunglah. Okay, lagi satu based on the candlestick. Okay, beberapa candlestick, kalau kita tengok beberapa candlestick doji dekat sini. Okay, dia bergerak, okay, bermaksud alright, ada orang cakap apa, penjualan. Okay, ada yang push, okay, harga naik ke atas, ada yang push harga naik turun ke bawah. Okay, so masih lagi tawar menawar berlaku di sini. Okay, tawar menawar, sama ada dia nak turun ke atas, masih lagi turun ke bawah. Okay, so bila ada doji beberapa kali ni ada potensi sebenarnya, okay, untuk, okay, pembeli, okay, push harga ini bergerak ke atas. Okay, so ada syarat dia. Okay, ada beberapa syarat untuk counter ni bergerak naik. Yang paling penting dia kena melepasi 17 sen dekat sini. Okay, 17 sen, right? Paling common kat sini lah. Okay, ini ada satu lagi 15 sen. Ini adalah resistance yang terdekat dia. 15 sen kat sini. So, aku boleh buat 15 sen ni adalah satu resistance dia. Right, so sekarang ni berada di atas 15 sen. Okay, kalau dia lepas 15 sen, okay, dia akan menuju pada 17 sen dan seterusnya 18 sen lah untuk dia bergerak ke atas. Okay, itu saja untuk counter simetrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.